Hai semua, Assalamualaikum. Korang okey tak? Okey ke tak okey ni? Ya, hari ni kecoh kan pasal Akta 244 iaitu Akta Perbadanan Filem Nasional Malaysia 1981. Kekecohan ini berlaku selepas isu ini ditimbulkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, yang mana beliau menyebutkan semua bentuk penerbitan filem atau video memerlukan lesen FINAS, termasuk media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan Facebook. So ini telah menimbulkan kegelisahan dan rungutan kepada orang ramai dan termasuk diri saya juga. Okay, saya akan kupas sedikit tentang isu ni sebab itu turut melibatkan saya, sebab saya pun seorang YouTuber yang baru bermula, belum pun sempat melangkah lebih jauh namun sudah berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Akta FINAS merujuk kepada bentuk rakaman termasuk filem pendek, dokumentari, trailer serta filem iklan. Okey, kalau menurut Datuk Saifuddin, semua kita kena memohon lesen FINAS ni, memohon lesen penerbitan filem dan surat perakuan penggambaran sebelum kita memulakan sesuatu rakaman atau sebelum membuat video. Dan kelulusan daripada FINAS untuk perkara tersebut memerlukan sekurang-kurangnya 7 hari. Wah, rasa-rasa masih ada semangat lagi tak nak buat YouTube kalau dah sampai tahap macam ni? Dan untuk memohon lesen FINAS tu, pemohon perlulah memiliki syarikat berdaftar tu Syarikat Sendirian Berhad dan memerlukan modal sekurang-kurangnya 50,000 modal berbayar. Nah, macam mana? Masih ada semangat lagi nak buat YouTube? Bagaimana semua? Masih berasa sedih dan berduka dan masih berasa down? Okey, sebenarnya isu tentang filem FINAS ni timbul kerana Datuk Saifuddin Abdullah pada ketika itu menjawab persoalan tentang sebuah dokumentari yang diterbitkan oleh Al Jazeera, iaitu yang bertajuk Lock Up in Malaysia Lockdown. Jadi dokumentari itu telah menimbulkan kontroversi yang telah menyinggung perasaan kerajaan, dan mereka pihak berkuasa pun tengah menyiasat tentang hal ni. Jadi ketika di Parlimen, Datuk Saifuddin pun ditanya tentang isu ni. So ketika beliau menjawab, menurut beliau lah, ketika beliau menjawab pada ketika itu, beliau menjawab berdasarkan Akta 244 yang digubal daripada tahun 1981, iaitu pada ketika sebelum kewujudan fenomena media sosial seperti hari ini. Dan beliau berkata, laporan media akan memberi tanggapan yang salah. Mungkin lain yang dijawab, lain yang ditulis media, dan memberi tanggapan yang salah terhadap netizen. Dan menurut beliau lagi, beliau sedar tentang semua tu sebab Akta 244 hanyalah dihaskan untuk filem atau video yang diterbitkan untuk ditayangkan di pawagam atau televisyen ketika itu. Dan beliau hanya beliau cuma memberi jawapan yang Akta 244
perlu penambahbaikan bersesuaian dengan fenomena semasa atau keadaan semasa. Contohnya seperti kita hari ini yang terlibat dengan media sosial. Jadi akta ni dia kata perlu penambahbaikan. Tu sebenarnya tak adalah dia kata nak menyekat ke apa semua. Bahkan beliau pun berkata, beliau dan kerajaan PN atau Pakatan Nasional tak pernah pun dan tidak berniat untuk menyekat kebebasan peribadi individu dalam media sosial. Jadi kita YouTube ni termasuk dalam media sosial lah. Jadi tiadalah sekatan di situ, cuma penambahbaikan. Okey, cuma laporan media tu ditulis laporan yang ditulis media tu menjadikan tanggapan tu dah tak sama. Jawapan yang dia macam ni, dia tulis macam ni, tanggapan netizen pun macam ni. Jadi berlaku kekeliruan di situ. Okey, so kita tak perlu risau lagi. Beliau pun telah memberi jaminan yang dia tak akan, beliau dan kerajaan Perikatan Nasional tak akan menyekat kebebasan kita di dalam YouTube dan media sosial. So kita pun kenalah pandai-pandai menggunakan peluang ni. Janganlah kita menyalahgunakan peluang yang telah diberikan kerajaan. Okey. So tak payah bersedih, tak payah berduka. Kita telah pun mendapat jawapannya daripada Datuk Saifuddin Abdullah sendiri. Okey. So teruskan berkarya. Teruskan hasilkan video-video menarik. Dan teruskan juga bersama saya. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye. Jumpa lagi.